Di tangan saya ada satu mic dan ada satu lagi mic di Seamri ya. Jadi mana-mana pelajar yang nak bertanya nanti boleh angkat tangan lah. Okey, boleh angkat tangan. Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab. Tak boleh jawab, cikgu kat belakang ni pun boleh jawab ya. InsyaAllah. Okey. Jadi slide yang dibuat, yang disuruh saya bentang tu, dia terlalu sedikit. Kalau saya bentang 5-6 minit dah habis dah. Jadi sebelum saya masuk kepada slide saya tu, saya nak tunjuk gambar lah. Okey, awak tengok kat slide tu. Tu gambar apa agak-agak? Ha? Kedai bomba kan? Tahun bila punya kedai bomba? Ha? Tahun lepas kan? Siapa ketua dia kat situ? Ha? Syafiq Uzain eh? Semua orang kenal dia lah. Okey. Jadi saya nak bagi tahu, siapa boleh jawab soalan saya tengah hari besok saya belanja? Apa keistimewaan pasukan itu yang tiada pada pasukan yang lain? Saya nak 2 lelaki 2 perempuan, insya-Allah awak jawab je soalan, jawapan itu meneputi skema saya, maka saya katakan bahawa esok saya belanja awak waktu rehat. 2 lelaki 2 perempuan. Keistimewaan pasukan itu di hati saya, bukan di hati awak, di hati saya. Sama jawapan kita, saya belanja esok. Kerjasama kata di Fitri tak begitu tepat. Pasukan ini agak istimewa, masuk pertandingan online peringkat negeri Perak, tetapi tak menang. Tapi pandangan saya, dia ada keistimewaan yang tak ada pada pasukan lain. Ha? Apa dia Fitri? Tak tepat. Sayang hari ni tadi saya nak tolong Ustaz Jamil susun slide ni, tak ada gambar pasukan KRS. Sayang. Mungkin nanti Seamri boleh cari ya. Seamri di sini ya. Dia ada satu pasukan KRS yang sangat hebat di Nurul Fazliah ini, yang kita akan kenang sampai bila-bila. Seingat tak kita adalah pada tahun 2019. Itu adalah level tertinggi KRS perempuan. Sekarang ni saya rasa kalau nak buat pun belum tentu boleh sampai ya, iaitu pada tahun 2019 KRS kita adalah pasukan terbaik daerah Perkansa ya. Kita kalahkan sekolah Mizan. Walaupun sekolah kita nampak kecil kan, kalau tengok asrama lelaki tu kan, macam hidup segan tak mati tak mahu, macam nak runtuh je kan. Tapi itu bangunan kan, bangunan. Tapi saya nak cerita pada awak bahawa kita ada satu pasukan 2019 yang sangat hebat. Apa hebat dia? Hebat dia sebab tahun 2019 kita adalah Johan pertandingan kawat kaki perempuan KRS, buat kali pertama dalam sejarah. Tapi sayang tidak dapat melaksanakan tugasan ke negeri. Kita tak boleh mewakili daerah ke peringkat negeri. Tadi saya cari jawapan gambar tu. Gambar tu saya cari jumpa. Lepas tu dia hilang. Tak ingat nak cari kat mana. Nanti saya tunjuk kesempatan akan datang. Okey. 2 orang lelaki, 2 orang perempuan boleh cerita kat saya belanja besok pukul 11.30 hari. Pukul 10.30 saya belanja. Jawapannya mesti sama dalam hati saya. Pasukan ini tak Johan negeri, tak Johan daerah, tapi ada kekuatan. Apa kekuatan dia? Kekuatan ini belum tentu level awak ni yang boleh buat. Keserasian, kerjasama, semua tak betul. Keserasian itu jawapan awak betul lah. Jawapan saya tak betul. Tak tepat. Bila saya tengok, ikut saya salah buat gambar. Ya, betul. Jawapan saya betul. Okey, cepat. Ini set ilusi dia. Sebab nak sembang tentang adab nanti ujung-ujung baru sembang. Kita nak hilangkan rasa panas dulu tu. Saya pegang mic, awak kata saya panas sebab saya pakai tudung. Saya kata saya pakai tali leher juga. Ustaz boleh cakap lah, Ustaz tak pakai tudung, esok saya pakai tudung, saya cuma panas. Okey, boleh? Ada jawapan? 1, 2, 3, 4, 5, tutup. Okey, jawapan dia pasukan ini sangat hebat kerana
Tidak ada dalam sejarah saya berada dekat sini. Berapa lama saya berada di Nurul Fazliyah? Tak lama sangat. Tahun ini adalah tahun ke-19. 19, tak lama kan? Okey, 19 saya berada kat sini ketika kita menjadi sekolah agama bantuan. Campur dengan sekolah rakyat dulu. 1 tahun lagi 22 tahun. 22 tahun ni maksudnya kalau awak kaji sejarah Manchester United, Alex Ferguson pension 22 tahun. Saya macam mana lepas 22 tak pasti. Okey, ni tahun yang penting lah. Tahun ke-22 saya kat sini secara keseluruhan. Okey, apa yang saya katakan kepada pasukan ini adalah inilah kali pertama dalam sejarah Nurul Fazliyah yang sangat hebat, iaitu satu-satunya pasukan yang bertanding secara online. Kalau awak perhati semua itu, tidak ada tingkatan lain. Ia adalah tingkatan 5. Inilah satu-satu pasukan best yang paling baik yang pernah buat. Kalau awak boleh challenge saya pun tabik spring lah pada awak, ya? Walaupun mereka tak menang, awak tak menang pun, tapi mereka lah satu-satunya yang berani buat satu keputusan yang sangat singkat. Dalam beberapa hari sahaja, dalam 4 hari saya pergi berunding dengan bomba. Saya kena maki dengan bomba sebab bomba kata, Ustaz dah nak taberok, baru nak datang sini nak buat pasukan kawat untuk bertanding di peringkat negeri. Ya, ini yang saya katakan kemuncaknya pada, kalau awak masih ingat, dia buat satu persembahan hari sempena Karnival Karnival Asrama. Siapa boleh kata kat saya pasukan mereka masa dia buat Karnival persembahan dia biasa-biasa? Siapa boleh kata? Hebat tak dia orang buat? Hebat kan? Kita boleh kata hebat. Yang paling hebat kerana mereka semuanya adalah tingkatan 5-1 best. Okay? Ini saya nak saya buka dengan challenge ini kepada anda. Ini pasukan lelaki. Saya tak boleh tunjukkan KRS perempuan sebab gambar tu belum ada. Nanti saya tunjukkan bahawa satu ketika dulu SMA Nurul Fazliyah ada pasukan yang sangat hebat. Ya, walaupun tengok asrama lelaki saya kata macam nak runtuh je dah, tapi kita sebenarnya ada kekuatan kita sendiri, iaitu pernah menjuari KRS peringkat daerah Kuala Kangsar yang mewakili ke peringkat negeri. Okey, saya duduk dulu. Sebab apa saya kena duduk dulu? Sebab saya dah tak boleh berdiri lama-lama. Itu masalah dah. Dan dalam saya punya pembelajaran komunikasi, dia kata konsentrasi itu boleh 5 minit saja. Lepas 5 minit dia kena ubah. Cara nak ubah, saya duduk atas kerusi lah. Trik saya nak rehat lah. Itu trik saya. Okey, kita terus ke slide yang berikutnya, Ustaz Zikri. Okey, ini pun tidak ada di tahun awak. Okey, minta maaf sebab saya pimpin pasukan ni. Saya tunjukkan bukan nak perkenalkan saya. Saya malah terkenal lah sebab sini 20 tahun saya kat sini. Tapi saya nak tunjuk ini sejarah yang tidak boleh dipadamkan oleh siapa pun. Okey, ini kali pertama kita buat pertandingan futsal sekolah-sekolah daerah Kuala Kangsar. Dia ada dalam 8 tim. Ya. Dan inilah kali pertama kita buat pertandingan. Kita ajak sekolah-sekolah agama, termasuklah sekolah jemputan SMK RAKT Lansah. Dan kali pertama kita dapat johan lah, iaitu pada tahun 2019, iaitu pertandingan futsal ini yang diadakan sebelum negara dilanda masalah. Apa masalah ketika itu? COVID. Sebelum anda dikurung terlalu lama. Ya, bila anda datang ke sekolah, kita habiskan banyak masa untuk mengkaji semula apa yang berlaku dalam zaman COVID itu, yang akhirnya menyebabkan banyak permasalahan dalam pembelajaran yang ada sehingga hari ini. Inilah kali pertama kita mengadakan pertandingan dan akhirnya kita johan peringkat daerah Kuala Kangsar. Okey, seterusnya Ustaz Zikri. Okey, ini ada satu lagi lah. Ini gambar dia macam kat atas tu lah. Saya ingat sama ya. Saya okey.
saya tak nafikan kejayaan lain banyak lagi, ada badminton sampai kebangsaan dan sebagainya. Tapi gambar ini yang saya sempat buat dalam masa pukul 10.30 tadi baru masuk gambar ni. Okey. Jadi gambar ni membuktikan bahawa kita juga ada sejarah yang baik. Kali pertama kita mengadakan pertandingan futsal sekolah-sekolah agama negeri Perak dan akhirnya kita jadi Johan. Okey. Jadi Johan ini adalah satu sejarah yang sejarah ini kalau pakar-pakar bola sepak kata mendapatkan kejuaraan adalah lebih mudah berbanding dengan kita mempertahankan kejuaraan. Nak dapat lebih mudah, nak pertahan masalah. Jadi ini adalah peringkat negeri Perak, dan insya-Allah tahun 2023 ini menjadi impian saya, sebab saya kata saya tahun ke-22. Tahun ke-22 ni maksudnya sama taraf dengan Sir Alex Ferguson yang terakhir lah. Jadi impian saya tahun 2022 ini, 2023 bersamaan dengan saya punya tahun ke-22 di Nurul Fazliah ini, maka ada satu pertandingan lagi yang kita akan buat. Ustaz Zikri, boleh gerak ke? Oh, tak ada. Gambar dia tak ada. Iaitu pertandingan sekolah-sekolah agama futsal pertandingan futsal sekolah-sekolah agama Malaysia ataupun pertandingan peringkat kebangsaan. Ya. Ini yang kita nak buat, pertandingan peringkat kebangsaan. Kita hostnya. Kita yang menjalankan pertandingan tersebut, dan kita akan atur. Bila kita buat pertandingan, kita tak boleh buat pertandingan sahaja. Kita mesti ada program yang menampakkan kita serius, dan kita nak pelajar kita mencapai tahap yang diidam-idamkan, iaitu menjadi yang terbaik di sekolah-sekolah agama peringkat kebangsaan ataupun Malaysia. Kejohanan ini kita akan jangkakan pada bulan 10, minggu yang pertama, Sabtu yang pertama. Kita akan buat pertandingan itu insya-Allah, dan menjadi penanda aras untuk pertandingan-pertandingan yang lain. Bukan nak tunjuk hebat kita dari segi itu, tapi nak tunjukkan bahawa keupayaan kita, walaupun kita hanya ada pelajar kita dalam 200 sahaja, tapi kita mempunyai keinginan, impian, ya, menjadi yang terbaik daripada yang terbaik. Okey. Seterusnya, Ustaz Zikri. Okey. Ini tagline. Saya dah nak masuk dah kepada adab itu. Tadi hanyalah sebagai dia punya set induksi permulaan kepada saya punya perbentangan yang dibuat oleh Ustaz Jamil untuk pergi kepada adab menuntut ilmu. Ya, kita nak jadi orang berjaya ini kena salah satu kekuatan orang Islam adalah berkaitan dengan adab. Okey. Kita tengok tagline KPM. KPM punya tagline dia kata murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara negara sejahtera. Satu lagi adalah anak baik lagi cerdik. Ya, ini punya tagline. Sekarang ni semuanya ini, kalau awak tengok anak baik cerdik ni, anak baik lagi cerdik ni, sebenarnya dia dipermudahkan bahasa sahaja. Dia sudah ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan ataupun falsafah pendidikan negara, ya, yang mana dia membentuk jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang sepatutnya yang itu, tapi diterjemahkan balik. Ketua pengarah kita terjemahkan kembali kepada anak baik lagi cerdik. Baik itu maksudnya apa? Apa maksud baik menurut awak sendiri? Apa maksud baik, Fitri? Baik itu maksudnya apa? Baiklah. Awak hanya tahu baik saja, tak boleh nak urang. Okey? Anak baik itu maksudnya anak yang mempunyai apa? Baik. Akhlak lagi. Sikap yang baik lagi. Anak baik ni sudah tentulah, ya, refer kepada kerohanian, refer kepada agama, taat kepada ibu bapa, taat kepada guru, ya, kemudian juga taat kepada segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan apa yang dilarang. Itu namanya anak yang baik. Kemudian anak yang cerdik, ataupun dari segi bahasa lain dipanggil anak yang mempunyai
apa, dia punya kognitif dia punya keilmuan dia, ya, mempunyai, menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. Okey, baru-baru ni kita diberi rehat yang agak panjang sempena SPM 2023, ya, kita diberi rehat, kita diberi cuti, kita boleh buat macam-macam, ya, kita boleh main handset 24 jam tak tidur, mungkin 48 tak tidur, ya. Jadi kita cukup jadi sebulan yang diberi pada kita tu cukup hebat lah, ya, sehingga kita dah jemu dengan keadaan rehat di rumah tu. Sampai kita kata bila nak buka sekolah ni. Kat sekolah aku boleh main bola, aku boleh main badminton dan sebagainya. Dekat rumah ni aku main game dah, jemu dah, aku tak boleh nak main game dah. Jadi kurang-kurangnya rehat itu memberi kita semangat, memberi kita waktu untuk kita berfikir tentang masa depan kita. Okey, seterusnya Ustaz Zikri. Okey, yang ini dia punya yang penting, yang sama-sama awak kena lihat. Kalau saya sebagai guru, saya berfikir tentang effectiveness, ya. Awak sebagai seorang pelajar kena fikir juga pasal effectiveness. Apa maksud effectiveness? Siapa tahu maksud effectiveness? Ya? Keberkesanan. Awak kena tahu, awak datang sini, awak nak belajar, berkesan tak awak apa yang awak buat? Okey, sebab saya bawa tadi awal-awal saya bawa berkaitan gambar lomba berkaitan dengan gambar futsal Johan Daerah Kuala Kangsar, futsal Johan Sekolah-sekolah Agama Negeri Perak. Nak cerita pasal keberkesanan kepada apa yang kita buat di sekolah. Kita kena faham, kita kena faham bahawa apa yang kita buat itu walaupun usahanya sedikit, tetapi yang paling penting adalah keberkesanannya. Ataupun kita nak awak mencari ilmu itu memang awak belajar, awak boleh faham, awak boleh ingat, awak boleh amalkan dalam kehidupan. Dalam konteks peperiksaan, awak boleh menterjemahkan kepada tulisan dalam peperiksaan. Ujung-ujungnya dalam sekolah agama Nurul Fazliah ini, apa yang anda pelajari di sekolah, di dalam kelas, di kegiatan sukan, di kegiatan kurikulum, semuanya lah nak bawa kepada kemenjadian pelajar. Ya, sekarang semua orang sembang pasal kemenjadian. Ya, kita tak fikir sangat, kita tak terlalu fokus kepada SPM, dapat 8A, dapat 9A, dapat 10A. Tetapi juga kita fikir berkaitan dengan selain daripada dalam kelas, kemenjadian dalam kelas, dapat nombor yang terbaik, dapat A, B, C dan sebagainya. Kita juga fikir berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Ya, kalau awak tengok dalam pembelajaran abad 21 pun dia ada istilah 4K 1M. Awak mungkin perasan, awak mungkin tak perasan dengan apa yang cikgu-cikgu mengajar awak. Mungkin awak perasan, mungkin awak tak perasan. Ya, kalau awak perasan, awak akan tengok dalam pembelajaran abad 21 itu dia mengajar bagaimana kita berkomunikasi. Ya, ada pelajar kawan-kawan kita memang pandai, dapat nombor 1 selalu. Bila cikgu kata minggu depan ada ujian sejarah, dia bagi soalan, kita dah tahu dah mesti dia dapat nombor 1. Ya, tetapi walaupun dia mempunyai daya kognitif yang sangat baik, tapi sebenarnya dia bukanlah begitu pintar semua benda. Ada benda-benda yang dia agak lemah. Salah satunya adalah soal komunikasi. Dalam kelas, selalu cikgu suruh baca buku, bincang dalam kumpulan, kemudian bentang. Ya, yang dikatakan dengan komunikasi itu adalah bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar. Ya, cikgu tanya soalan, awak jawab soalan. Kemudian bagaimana juga komunikasi itu pelajar berinteraksi dengan pelajar yang lain. Ya, berinteraksi dengan pelajar yang lain. Ya, guru dengan pelajar, pelajar dengan pelajar, dan juga komunikasi di antara pelajar dengan bahan. Ya, bahan buku dan sebagainya. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya bukan sekadar
pembelajaran zaman sekarang untuk lahirkan pelajar yang baik dari segi kognitif semata-mata, termasuklah komunikasi, termasuklah kolaboratif dipanggil. Kolaboratif maksudnya adalah pembelajaran secara berpasukan. Ada pembelajaran yang sama-sama, ya, pembelajaran secara bersama-sama. Maksudnya awak bersama-sama membaca, mengeluarkan isi-isi penting, menulis boleh dalam peta minda, ya, dan dibentangkan, ya. Begitu juga soal kreatif dan kritis, ya. Zaman sekarang ni tak boleh jadi orang yang bendul, semua betul, orang cakap semua betul. Kita kena ada daya kritis. Apa yang orang cakap kita kena teliti, kena dengar betul ke apa yang dia kata. Ini namanya adalah pembelajaran yang mana unsurnya adalah unsur kritis. Maksudnya kritis tu tak hanya menerima bulat-bulat apa yang orang kata. Yang keempatnya adalah soal kreatif, ya. Kreatif maksudnya kita ada idea-idea yang di luar kotak, bukan hanya dalam buku teks sahaja, tapi kita boleh mengeluarkan sesuatu-sesuatu yang lain, ya. Saya nak share dengan awak bagaimana sukan-sukan di luar negara yang berkembang, kenapa mereka lebih maju pada kita. Sedangkan kalau dalam bola sepak, FIFA, badan bola sepak dunia telah membekalkan semuanya, seluruh dunia benda yang sama. Kenapa saya boleh bercakap tentang bola sepak ini? Sebab saya pernah mengambil sijil untuk bola sepak di peringkat lesson D untuk bola sepak, dan juga untuk futsal di level 1 yang saya ambil di Kelang masa itu. Macam mana dia orang cerita? Semua yang kita tengok dalam pembangunan bola sepak itu, boleh kata FIFA selaraskan seluruh dunia benda yang sama, kurikulum yang sama. Semua di bawah 5 tahun dah orang dah pergi main bola dah. Tapi kenapa bila sampai ke pasukan senior, kita melihat bahawa pasukan Malaysia tu tak sampai, ya, antara yang terbaik di dunia. Ya, banyak faktor lah. Soal keuangan, salah satunya adalah soal creativity, ya, soal mentality, ya, maksudnya bila bermain dia nervous, dia kurang pengalaman dan sebagainya. Okey, jadi apa yang saya ceritakan tadi adalah nak bawa kita kepada pembelajaran abad 21 tu yang dikatakan dengan istilah effectiveness. Effectiveness ni maksudnya saya nak ajar awak bahawa kita nak buat sesuatu di sekolah, biarlah benda itu berkesan. Berkesan tu maksudnya kalau kita masuk pertandingan, kita boleh menang, ya. Kalau kita belajar, kita boleh faham, kita boleh ingat, kita boleh mendapat keputusan yang baik. Itu namanya effectiveness. Jadi nak dapatkan effectiveness ataupun keberkesanan itu, kita perlukan kepada sistem pembelajaran yang betul. Ya, pembelajaran kita tu kena betul. Tak boleh pembelajaran itu mazhab kita yang salah. Ya, cikgu baru mukadimah set induksi, awak dah mengantuk lah. Kemudian cikgu start langkah 1, langkah 2, langkah 3, mata kita buka tapi otak kita dah tidur lah. Ya, itu yang dikatakan tidak ada kesan, tidak ada keberkesanan dalam pembelajaran kita. Ini adalah satu sharing yang nak share pada awak. Okey, Ustaz Zikri. Okey, ya. Ini juga adalah benda yang setiap hari, kalau saya ngajar 5B, sebab kebetulan tahun lepas saya diamanahkan untuk bawa SPM, Pendidikan Syariah Islamiah. Kalau zaman SMK ni saya 18 ke 19 tahun, bawa PSI ni tak lama, ya. Seingat saya PSI ni saya bawa tahun ke-16 tahun ini, ya. 16 tahun dah saya bersama PSI. Jadi bila saya masuk kelas B, dua benda ni saya akan selalu cakap, okey, iaitu yang pertamanya action, yang pertamanya vision, yang keduanya action, yang ketiganya passion, yang keempatnya adalah collaboration. Ini saya selalu cakap. Bukan saya cakap ni pakar-pakar motivasi cakap. You have a vision. Apa pun kita nak pergi dalam hidup ni kena ada vision. Apa maksud vision? Siapa tahu maksud vision? Apa maksud vision? Vision maksudnya apa? Siapa boleh jawab soalan? Angkat tangan. Ada? Oh, masuk vision. Ya.
Kalau yang ni awak tak jelas, memang jadi masalah. Kami barisan guru ni kalau ada 100 orang pun tak jadi apa-apa. Sebab awak vision awak tak jelas. Apa maksud vision? Okey ya? Sambil-sambil tu saya curi peluang untuk rehat jap, minum air dulu. Ya? Awak senang dengar kan? Kat sini saya dah perlu menitik dah. Okey jap. Okey, sambil-sambil tu fikir tentang vision. Apa maksud vision? Okey, ada siapa nak jawab? Saya offer balik. Siapa yang boleh jawab, saya nak belanja makan besok. Cerita sikit tentang vision. Okey. Tolong seorang bagi mikrofon dekat dia. Ada mic tak? Okey. Dan saya rehat dulu kejap. Okey, lepas ni saya nak seorang perempuan cerita pasal vision. Vision maksudnya tujuan. Okey, ada lagi? Okey, esok jumpa saya pukul 10.30 jumpa saya. Okey, tepukan untuk dia. Semua tepuk dia. Okey. Saya bagi dia hari ni 5 bintang. Sebab apa saya bagi dia 5 bintang? Pagi tadi dia jawab soalan, tengah hari dia jawab soalan. Nasib baik sesi petang dengan malam tak ada. Cukup memalukan belajar tingkatan 5 tak jawab apa-apa. Dia baru masuk berapa hari dia dah jawab. Dia dah kalahkan awak. Okey. Okey, yang perempuan kalau ada vision, cerita pasal vision sikit. Dia dah jawab vision itu matlamat. Cerita sikit awak punya matlamat, khususnya tingkatan 5. Siapa boleh bercerita? Maruah tingkatan 5 jangan kita gadaikan. Tolong seorang cerita sikit masuk kita punya matlamat. Ada? Sebelum saya teruskan, saya sedar tak sedar dah setengah jam. Saya ada peruntukan dalam 20 minit lagi. Ada yang perempuan Salsabila boleh? Okey, bagi Salsabila Ustaz Jamil. Bagi Salsabila bagi mic tu, dia kalau dia dapat mic dia tahu dia nak buat apa. Okey, sila bang. Ada? Okey, ini. Dekat sikit. Vision adalah satu tujuan atau matlamat dalam jangka masa yang panjang. Okey, terima kasih. Okey ya. Esok pun saya bila sekali-sekala boleh jumpa saya. Okey. Jadi visi ataupun matlamat sekurang-kurangnya kita faham bahawa apa yang kita buat dalam hidup ni, khususnya kita datang ke sekolah menengah agama Nurul Fazlal ni, kita kuat-kuatnya kena tahu kita nak pergi mana. Contohnya tingkatan 5. Okey, sekarang dah bulan 3. 2 hari lagi kita nak menghadapi ibadah puasa. Bulan puasa ni sangat cepat ya. Sebab bila kita bersahur, kita tidur awal, kita bersahur, itu kita bangun, kita pergi sekolah, lepas tu kita tidur balik. Biasanya tengah hari kita tidur, kalau sempat main kita main, itu berbuku. Itulah yang kita lalui sampailah kita menyambut hari raya Aidilfitri. Okey, kita kira dalam sebulan lagi dah bulan 4, dah bulan 5. Jadi kita akan tahu bahawa 2024 awak akan menghadapi peperiksaan lebih kurang dalam bulan Februari kalau tak salah ya, tak sampai 1 tahun lagi. Jadi visi dan misi kita besarnya untuk anda, untuk guru-guru SPM. Vision kita, matlamat kita adalah untuk membuat persiapan terbaik untuk SPM. Yang kedua adalah action. Action ni maksudnya kita nak setiap matlamat itu ada langkah-langkah dia, ada perancangan jangka masa pendek dia, ada jangka masa sederhana dia, ada jangka masa panjang. Dia macam negara jugalah ya. Baru ni kerajaan melancarkan Malaysia Madani itu. Apa maksud Malaysia Madani itu? Dia nak bawa kita kepada sebuah negara yang maju ikut acuan Malaysia lah ya. Jadi maksudnya setiap jabatan kementerian ada wawasan dia,
ada hala tujunya. Jadi kalau Malaysia dia nak pergi ke negara yang lebih maju, dia buat konsep madani dan ada action dia, ada perancangan dia. Awak nak ambil SPM nak dapat semua A, dia ada action dia. Bukan balik asrama relax-relax, pergi sekolah relax-relax, makan tidur. Dia bukan itu actionnya. Actionnya banyak benda yang kita kena buat. Ya. Okey. Nanti saya cerita yang sebelah tu, macam mana nak jadi yang terbaik. Yang ketiganya adalah passion. Apa maksud passion? Apa maksud passion? Passion ni boleh kita terjemahkan dengan minat lah. Kita suka lah dengan apa kita buat. Awak nak dapat SPM yang terbaik, kalau awak tak ada passion, awak tak minat dengan pembelajaran ini, agak sukar untuk awak melakukan satu perkara, untuk awak berjaya. Contohnya awak nak berjaya dalam bola sepak, awak kena benar-benar minat dengan bola sepak itu, dengan bola jaring itu dan sebagainya. Okey, yang keempatnya adalah collaboration. Collaboration ni adalah lebih kepada kerjasama. Awak kena belajar sama-sama dengan rakan. Ada kawan-kawan kita yang pandai matematik, ada yang pandai sains, ada yang pandai sejarah, dia tak sama. Ada orang yang lebih kepada kinestetik, ada yang lebih kepada kognitif, ada yang lebih kepada emosional. Jadi semua Allah Ta'ala mencipta manusia ni ada kelebihan masing-masing. Yang itu yang kita kena pakai collaboration yang keempat. Kena vision, action, passion dan collaboration. Okey, kemudian yang seterusnya, ini adalah yang saya ambil kebetulan masa COVID. Saya dengar satu ceramah dalam perjalanan daripada Kedah ke Perak. Masa itu ada mesyuarat kalau tak salah saya dengar satu webinar yang dibuat oleh seorang profesor yang mengajar di UPSI. Saya tak ingat nama dia, orang Sabah ataupun orang Sarawak, nama dia lain sikit. Dia adalah bekas atlet Malaysia yang pergi ke Olimpik. Atlet Malaysia pergi Olimpik. Jadi dia kata nak jadi atlet yang terbaik, dia ada 4 unsur. You have a concentration. Dia kata kena ada concentrate. Kalau awak nak berjaya dalam apa bidang, awak mesti ada concentration. Awak mesti fokus. Cikgu pun bila mengajar, dia mesti ada fokus dia. Dia tak boleh pagi dia mengajar, petang dia pergi pasar malam mengajar, besok dia mengajar balik. Tak boleh. Tak ramai orang boleh buat macam tu. Tapi ada juga yang berjaya macam tu. You have a concentration, you have a confidence. Confident ni maksudnya ada awak mesti yakin dengan kebolehan awak sendiri. Awak tak boleh tak tanamkan keyakinan itu secara mendebal. Awak boleh berjaya di sekolah menengah agama Nurul Fazliah ini. Confident tu mesti ada. You have a emotional control. Emotional control ni maksudnya adalah emosi yang terkendali. Maksudnya awak mempunyai emosi yang orang kata yang boleh saya terjemahkan dengan seronok lah. Awak mesti seronok dengan pembelajaran ini. Kalau awak nakkan berjaya dalam bidang lain, contohnya bola sepak yang saya katakan, awak tengok high level orang main, dia high level ni, beza high level ni kenapa dia lebih baik, lagi tekanan tinggi main bola sepak lagi bagus. Emotional control ni boleh kita kata dengan konsep enjoy. Awak kena enjoy. Enjoy maksudnya bila awak belajar, baca buku, susah dan sebagainya, perasaan seronok tu kena wujudkan, baru awak boleh jadi yang terbaik. Yang keempat adalah positive thinking. Positive thinking maksudnya adalah awak bila awak hari-hari awak belajar, banyak tekanan-tekanan, banyak masalah-masalah, tiap-tiap hari kita sembang dengan diri kita sendiri, dah banyak unsur negatif masuk, macam-macam lah, rasa tak puas hati lah, rasa tak yakin berjaya dan sebagainya. Jadi yang ini yang awak perlu lakukan untuk awak berjaya. Okey. Jadi seterusnya Ustaz Zikri. Okey, baru saya nak masuk kepada yang sebenarnya yang saya disuruh untuk membentangkan. Yang pertamanya Ustaz Jamil, bagi dia orang baca Ustaz. Bagi Fitri. Okey. Okey. Baca. Ada dahulu baru kamu, baru ilmu.
Okey, cuba Imtiaz uraikan. Imtiaz. Okey, bangun dan uraikan. Okey, yang kata 5 bersedia sebab saya tengok ini awak perlu faham. Kalau ini awak tak faham, susah awak nak ambil SPM. Okey, cepat. Okey, boleh. Adab dahulu baru ilmu. Maksudnya apa? Bangun. Teka je apa. Sebab jangan tak tahu semua. Tu pasal dengan main game je. Baca buku tu kena tiap-tiap hari baca. Okey, teruskan. Siapa yang nak? Siapa nak apa? Okey, tak berjaya. Ni, siapa nama ni yang pengawas orang lagi depan Muaz tu? Okey. Sila bangun. Orang yang beradab mesti ada ilmu. Orang yang berilmu tak semestinya beradab. Okey. Terima kasih, silakan duduk. Jawapan tak semestinya betul, yang penting ada jawapan. Okey, yang lain perempuan Ustaz ni, bagi je satu-satu. Dia bila nak naik kereta 5, dia mesti menerima, dia sedia menerima mikrofon. Okey. Okey, silakan. Mai Sarah nama dia. Okey. Silakan Mai Sarah. Yang penting ada jawapan. Kita kena beradab dulu baru boleh ada ilmu. Maksudnya apa? Okey, terima kasih. Okey ya? Jadi itu tajuk yang saya nak sampaikan. Okey ya? Ustaz Jamil dah sediakan slide, saya hanya baca sahaja, iaitu adab dahulu baru ilmu. Okey ya? Saya pun nak duduk belakang ni pula. Nak duduk dekat lelaki yang suka sembang. Okey. Kita tengok apa itu adab. Adab adalah tingkah laku serta tutur kata yang halus. Ya? Adab adalah tingkah laku serta tutur kata yang halus, sopan, budi bahasa, budi pekerti yang halus. Itu adab. Maksudnya kalau kita tidak mempunyai budi pekerti yang halus, tutur kata yang halus, kita boleh dikatakan tidak beradab lah. Ya? Jadi sebelum kita nak dapat ilmu, kita kena ada adab, kerana ini adalah pesanan daripada kita punya alim ulama kita, yang satu ketika kita tengok, kita kaji biografi mana-mana tokoh, ya, tokoh-tokoh ilmu ni biasanya dari kecil sampailah dia akhirnya menjadi alim ulama. Mereka ini dibimbing, dididik dari kecil dengan adab-adab dan tata susila, ataupun dia dididik dengan tingkah laku yang sopan dan juga budi bahasa yang baiklah. Okey, seterusnya okey, kemudian yang ini kata-kata Abu Zakaria Al-Ambari. Saya tak nampak. Betul ke Al-Ambari? Al-Ambari terus rahimahullah berkata, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Ya? Kalau kita tak gabungkan antara ilmu dengan adab ni, silap-silap ilmu pun kita tak dapat, ataupun mungkin kita dapat ilmu tetapi dari segi pengamalan ni nanti kita tengok tidak sama. Orang yang berilmu itu dia tahu sesuatu tapi dia tidak melakukan sesuatu. Yang lain, ya? Dari segi dalam kelas kita tengok dia bentang tu hebat, dia macam menggegarkan, dia kata istilahnya, ya? Tapi sebenarnya dari segi pelakuan dan tingkah laku dia tak menampakkan dia sebagai seorang yang berilmu. Okey, terus saya kemudian Yusuf bin Al-Husain rahimahullah berkata, dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Maksudnya dia mengajak, slide ni bagi tahu bahawa dengan kita mempunyai tutur kata, budi bahasa,
yang halus, yang sopan santun, maka akan mudah kita memahami ilmu. Ya, ini memang tok guru kita ajarlah. Ya, kalau nak nuntut ilmu, nak dapatkan ilmu, nak dapatkan barakah ilmu, ya, kita mesti memulakan dengan adab. Okey, seterusnya Ustaz Zikri. Okey, adab dengan guru. Apa dekat situ? Mana mic ni? Bagi ke tingkatan surah Adam Farihan betul? Nampak Adam Farihan ni dia dah pakai baju pusat sumber ni, nampak dia cukup bergaya. Jadi kita tengok mampukah dia membaca slide. Silakan Adam Farihan. Ilmu dan guru boleh dipisahkan. Sila bangun. Kuat sikit Adam. Ilmu dan guru tidak boleh dipisahkan. Perumpamaannya, sesuatu ilmu tidak boleh dipelajari tanpa guru, kerana Syekh Abdul Said Yazid Al-Bustami mengatakan, barang siapa tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Okey, terima kasih Adam. Siapa kita nak suruh hurai? Okey. Kita nak suruh sekejap ya. Kita suruh Fahmi lah, Fahmi kita Fahmi. Kita nak Fahmi punya huraian. Ini nak ambil SPM ni. Nanti nak jawab kebat PSI dengan PKS, nak jawab macam mana? Ya, sila. Boleh? Boleh tak Fahmi? Tak boleh? Okey, masih. Okey, kembalikan balik mikrofon itu. Okey, kita tengok dia kata ilmu dan guru tidak boleh dipisahkan, ya. Kenapa ilmu ni tak boleh dipisahkan? Dia kata sesuatu ilmu tidak boleh dipelajari tanpa guru, kerana Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan barang siapa tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan, ya. Sebab kita tahu dalam diri kita ini, selain pada akal, kita ada nafsu, ya. Jadi memang akal dengan nafsu ni selalunya tiap-tiap hari perang lah, ya. Tanpa ilmu yang dibimbing oleh guru, sebab guru akan membezakan mana ilmu yang betul, mana yang salah. Jadi kalau kita harus terus menerus belajar tanpa ilmu, itu yang berlaku sekarang ni. Kita banyak menggunakan Syekh Google tu. Ya, Google ni boleh jawab macam-macam soalan. Soalan apa saja awak tanya, jarang dia tak jawab lah. Okay, jarang lah. Kecuali internet kat kawasan tu tak ada, dia akan jawab. Tapi isunya adalah, adakah jawapan yang diberikan oleh Google tu confirm betul? Belum tentu. Itu yang dikatakan ilmu yang Syekh Abu Yazid Al-Bustami kata kena belajar dengan guru supaya kita dapat ilmu yang betul-betul, ilmu yang betul lah, yang kita katakan ilmu wahyu lah. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, adab dengan guru, ya? Memberi salam, menyembah kasih, ya? Kalau boleh, budaya ini kadang-kadang kita ditegur, ya? Pelawat datang sekolah kita, sekolah agama kata, tudung labuh ni, tudung memang besar tu labuh. Tapi pelawat dia datang, kita salam dia pun tidak, ya? Kalau perempuan tu bolehlah terima lagi, dia tak bagi salam, mungkin dia malu sikit, dia nak bagi pelawat tu nak bagi salam, ya? Tapi kalau yang lelaki, apa masalahnya? Kita salam aja, ya? Kita salam, bagi salam pada dia, ya? Hormati dia, ya? Menampakkan kita nilai-nilai yang ada pada sekolah agama. Abu Hurairah kata Rasulullah bersabda, mereka tidak akan masuk syurga sehingga mereka beriman, dan tidak beriman mereka itu sehingga mereka berkasih sayang. Adakah kalian mahu aku tunjukkan sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, nescaya kalian akan saling menyayangi sesama kalian, sebarkanlah salam sesama kalian. Ya, kalau adab dalam memberi salam dalam hadis Nabi, kelompok yang besar memberi salam, kelompok yang kecil memberi salam kepada kelompok yang besar. Ya, kadang-kadang kita masuk kelas, sepatutnya bukan kita bagi salam kat cikgu, sepatutnya cikgu yang bagi salam kat kita
sebut. Tapi kita diajar soal menghormati guru, soal kita bagi salam pada cikgu ramai-ramai itu tidaklah menjadi kesalahan. Tapi kalau ikutkan sebenar, cikgu yang kena bagi salam lah. Okey? Jadi bila kita berjumpa guru, ya, bila cikgu masuk kelas dan sebagainya, kita jumpa dia di mana-mana, berilah ucapan salam. Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanda kita mendoakan selamat sejahtera kepada kita, kepada dia pun juga memberikan doa yang sejahtera kepada kita. Okey, seterusnya Ustaz. Nak habis dah. Tunggu ya, saya pun panas, awak pun panas, sama-sama kita panas, tapi ada benda yang kita nak sampai. Ya, kita jangan terlalu selesa dalam menuntut ilmu ni, nanti kita tak tahu apa-apa. Ya. Saya nak ambil sedikit masa lagi ya. Sepatutnya masa saya dah habis. Ada lebih kurang 3-4 minit lagi, 5 minit lagi lebih kurang. Bercakap menggunakan bahasa yang sopan, yang kulit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Bila bercakap dengan guru, ya, mereka ini sebagai salah satu beranggap mereka ini sebagai wakil ibu bapa kita lah. Ya. Jadi wajib kita mentaati ibu bapa kita di kalangan guru kita. Bila kita berjumpa dengan mereka, bercakap dengan penuh sopan santun, supaya kita dapat barakahnya doa mereka buat kita. Okey, seterusnya Ustaz. Adab dengan guru membuat kerja yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih apabila seseorang daripada kamu lakukan satu amalan itu dengan secara tekun. Ya. Kadang-kadang cikgu bagi kerja, kita banyak bagi alasan, kita sibuk dan sebagainya. Kalau kita tak dah siap, ya, kita boleh berjumpa guru, memohon maaf, bagi tahu dia kita bukan tak nak siapkan kerja, ada kekurangan, mungkin kita kurang sihat, ya. Bukan dengan kita bertengkar dengan guru, ya, cikgu marah satu, awak marah di belakang guru 5, 6, 7, ya, awak mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Ya, dalam grup ya, yang berlaku tahun lepas, ada lawatan, ada tak puas hati, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai. Ini adalah satu benda yang tidak beradab. Okey, seterusnya Ustaz. Menghormati guru sepanjang masa. Apa? Dia kata, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, dan tidak mengerti hak ulama kami. Maksudnya ini adalah apa yang Nabi katakan bahawa Nabi kata bukan bukanlah daripada golongan Nabi SAW jika kita, golongan muda tidak menghormati yang tua. Okey. Seterusnya Ustaz. Okay, nak habis dah. Membantu guru ketika kesusahan. Ini yang saya nampak sering berlaku lah. Ya, kadang-kadang cikgu keluar daripada kereta dia bawa barang pun banyak. Ya, kita situ ada 4-5 orang, kita buat tak tahu je. Sedangkan kita boleh sapa dia, bagi salam dekat dia, ambil barang dia, sebahagian barang bantu dia. Sesiapa yang berbuat kepada kamu kebaikan, maka balaslah. Jika kamu tidak punya sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sekiranya kamu merasakan bahawa kamu sudah membalasnya. Ya. Jadi ini kebaikan-kebaikan yang boleh kita buat dengan guru kita. Ya. Sebab mereka berjuang segala-galanya untuk kita berjaya. Ya, mereka seperti ibu bapa kita lah. Ya. Mereka menghabiskan segala tenaga, idea, wang ringgit untuk kita berjaya. Jadi kita adalah sangat mulia apabila kita membalas dengan sesuatu yang balasan yang sesuai, ya, terutama ketika mereka perlukan bantuan kita. Contohnya dalam program-program tertentu, ya, banyak program di sekolah ini yang kita tengok yang guru perlu bantuan kita, ya, kita kena tengok balik supaya kita lah orang yang pertama yang akan bantu mereka. Sudah tentu mereka akan doakan kejayaan kita dan juga kita akan dapat keberkatan. Okey, terus Ustaz. Okey ya, ini kadang-kadang ini pun susah kita nak buat. Ya, cuba senyum tengok. Saya nak tengok siapa yang tak boleh senyum. Dia ada penyakit tak boleh senyum. Ada tak? Okey, 1, 2, 3 senyum. Kau ada orang tak boleh senyum? Ada tak? Farhan tak boleh senyum? Okey. Farhan tak boleh ya. Okey ya, ini perkara yang orang kata bukan kena apa orang kata? Bukan kena bayar pun, dia kata ya. Jadi senyum, maniskan senyuman, cerikan wajah ketika berhadapan dengan guru lah, supaya wujud
environment pembelajaran yang baik, hubungan yang baik. Ya, hubungan ini yang susah sebenarnya. Yang kita jarang kita boleh berjaya bukan sebab kita tak pandai. Kita pandai, kita ada kekuatan, tetapi sebab kita emosi kita tak kuat, kita mudah tertekan, yang akhirnya hubungan kita dengan guru ni ada masalah. Sedangkan kita tak sedar bahawa kita tidak mempunyai kekuatan. Terutama saya pesan dengan talima lah, dengan guru ni memang kena buat hubungan yang baik lah. Tanpa mereka, cita-cita kita nak dapat yang dapat yang terbaik, nak dapat A dan sebagainya akan jadi masalah. Okey, seterusnya Ustaz. Salam dan cium tangan guru, jangan pernah memilih mana-mana guru. Guru itu salam, guru ini tak nak salam. Okey, guru itu cium tangan, guru ini salam. Macam kawan, jangan sekali beradab begitu. Ya, jadi semua guru kita kena samalah. Sama ada yang mengajar kita, yang tak mengajar kita. Ya, jadi kami semua ni, guru yang ada di sini dalam 28 orang sebenarnya adalah satu pasukan yang akan membantu awak, membimbing, yang akan menjadikan anda yang terbaik. Dia mengajar tingkatan 1, dia mengajar tingkatan 2, dia mengajar tingkatan 3, dia tak mengajar tingkatan 5. Ya, awak kadang-kadang awak tak peduli je dia. Sedangkan awak tak tahu, tanpa guru tingkatan 1 dan tingkatan 2, awak tak boleh jadi tingkatan 5. Awak mesti melalui tahap yang pertama, tahap yang kedua, tahap yang ketiga. Ini yang kena faham. Semua guru adalah orang yang kita perlu hormati. Ya, kalau berjumpa, kalau lelaki dengan lelaki salam, cium tangan dia, bertanya, bersapa dengan dia, begitu juga dengan yang perempuan. Ya, ini yang perlu kita lakukan. Ya, budaya ini dianjurkan oleh Islam. Seterusnya. Okey, ini yang ni nak tutup dah. Dia kata jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa. Ini tiap-tiap hari guru selalu orang baca. Ya, dia kata jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya bermula oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Siapa pun yang berjaya dalam kehidupan ini, malah pemain-pemain ataupun atlet-atlet bertaraf dunia juga, semuanya lahir daripada tunjuk ajar guru. Itu awak kena ingat adalah fakta menunjukkan apa pun yang kita akan jadi pada masa depan bermula daripada didikan seorang guru. Guru yang pertama mendidik kita siapa? Mak dan ayah kita, terutama ibu lah. Itu pasal kita kena taat ibu. 9 bulan susah payah ada, melahirkan kita. Ya, bagi yang ada masih ada ibu lah, saya dah tak ada dah, nak peluk ibu pun tak boleh lah. Masih ada ibu, sayangilah mereka. Ya, ada kesempatan baliklah kampung, ziarah lah ketika masih ada. Ya, saya dah tak ada dah, memang rasa lah. Kalau dulu balik Kedah ingat mak masih ada kat kampung, sekarang dah tak ada dah. Ya, jadi sayangilah. Macam mana nak sayangi ibu bapa? Salah satu selain menghormati dia, dengarlah cakap dia, dengarlah. Ya, saya ingat lagi mak saya ketika saya ambil master di Kolej Lucy Insaniah dulu, bukan pandai mana saya pun ambil tu pun sebab dah saya masih impian saya di Aceh dulu. Saya kata satu hari kat Malaysia saya nak ambil master, tak tahu bahagiannya apa. Hari Jumaat saya keluar pukul 9 pagi, pengetua bagi saya keluar. Saya akan jumpa mak saya dulu, saya akan peluk dia, dia akan cium saya, dan dia ada satu kata keramat dia peluk saya, dia akan bagi tahu berjaya. Itu je doa dia. Tiap-tiap minggu ayat dia, skripnya sama, berjaya. Alhamdulillah lah. Ya, saya fikir saya ambil master in counselling, macam saya tak boleh pergilah. Ya, sebulan pertama saya belajar di Insaniah, saya terfikir-fikir saya dah buat satu kesilapan dalam hidup, iaitu saya daftar dalam master in counselling. Sebab Profesor Datuk Dr. Amir Awang bagi tahu saya, siapa tak pandai bahasa Inggeris kat sini? Saya pun angkat tangan. Memang saya tak pandai. Lepas tu dia kata, macam mana you nak belajar? Dia kata, macam mana you nak ambil master ni? Buku-buku counselling ni semua buku bahasa Inggeris. Saya pun diam saja, tak apalah, saya dah daftar lah. Pendaftaran 3,000 dah bayar. Apa boleh buat, saya daftar. Akhirnya saya berjuang lah. Macam-macam kaedah saya gunakan, termasuk dah
bekas pelajar kita ada di Aceh ketika itu. Saya masa tu ada duit KWSP dalam 30,000. Saya kata pelajar dekat Aceh, saya kata mana-mana buku Indonesia yang ada tentang kaunseling kau beli semua kat sana. Ya, dia pun beli buku-buku Indonesia kaunseling dekat Aceh, dia beli semua. Saya ingat dalam RM300, RM400 dia postkan ke Malaysia. Itu satu usaha yang saya lakukan. Alhamdulillah, nak cerita yang mak saya peluk tadi, dia bagi kata minggu berjaya. Alhamdulillah. Ya. Sem pertama tu saya bagi tahu, ya, Cikgu Zul tanya saya, "Soal ni macam mana belajar master di Insaniah?" Saya cakap kat Cikgu Zul, "Kalau hang tengok sem depan tu hari Jumaat aku tak pergi mana-mana, tandanya kira aku dah habis lah tu. Kiranya aku dah tak boleh sambung lah tu." Alhamdulillah, ya. 2 tahun setengah saya belajar di sana dan akhirnya saya dapat satu master in counselling itu. Walaupun tak pandai mana pun, saya sedar benda itu. Ya, sebab saya latar belakang saya bukan counselling. Latar belakang saya adalah master in saya punya ijazah adalah sarjana muda bahagian syariah di Indonesia di Aceh. Ya, saya nak bagi tahu bahawa ibu bapa kita, guru kita ni kita kena taat lah. Ya, janganlah nak tunjuk pandai sangat. Ya, tunjuk pandai kita tak pandai mana pun. Ya, itu yang saya kata. Terus last. Okey. Itu saya ingat moga jadi anak yang baik, lagi cerdik. Sekian, terima kasih. Ya, saya nak ulangi selagi. Saya mohon maaf, benda ni sangat cepat. Saya cuba yang terbaik. Walaupun suasananya sangat panas di sini, saya pun berpeluh-peluh sekarang ni. Jadi saya nak bagi tahukan itu yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anda. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada sekali lagi kepada pihak kaunseling Sulaiman Agama Nurul Fazliah yang memberi ruang kepada saya pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Jadi saya serah balik kepada Cikgu Fatihah. Terima kasih.